Assalamualaikum dan hai, mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Mingguan aman sekali ini dibawakan oleh Mubi. Mubi adalah servis penstreaman yang membawakan filem-filem terpilih daripada Malaysia dan antarabangsa seperti filem Song Lap yang dibintangi oleh Shahizee Sam dan Chinese Zodiac yang dibintangi oleh Jackie Chan. Dapatkan 30 hari akses percuma menggunakan pautan di bawah. Pada hari Isnin yang lalu, kita menyaksikan yang mana Huawei telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Huawei Mate X2. Ia merupakan sebuah peranti yang boleh lipat yang hadir dengan dua skrin iaitu 8 inci dan juga 6.45 inci. Dari segi spesifikasi, nampaknya peranti ini menggunakan chip Kirin 9000, kamera dengan sensor utama 50 megapiksel dan dijangka akan menggunakan sistem operasi Harmony OS pada April 2021 kelak. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Bercerita mengenai Harmony OS, jenama ini dilihat telah mengumumkan peranti pertama yang akan menggunakannya iaitu Huawei Mate X2. Ia merupakan sistem operasi yang dibangunkan oleh Huawei sendiri. Menurut Huawei, mereka bakal menaik taraf sejumlah peranti mercu mereka ke Harmony OS bermula April ini. Samsung pula dilihat hadir dengan kemas kini untuk penawaran tampalan security selama 4 tahun. Dengan ini, sebanyak lebih daripada 130 model peranti akan menerimanya termasuk siri Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Tab dan juga Galaxy Foldable. Seterusnya, Sony Alpha One atau dikenali sebagai Sony A1 kini boleh mula diperatempah pada harga RM27,599. Ia merupakan kamera near cermin yang membawakan kemampuan rakaman sehingga 8K 30fps, sokongan kompres RAW dan HERF, serta juga menampilkan sokongan untuk 2 kad compact flash secara terbina. Beralih ke hari Selasa pula, Arena Teknologi Malaysia memperlihatkan kemas kini untuk aplikasi MySejahtera. Melaluinya, semua rakyat Malaysia kini boleh mula mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Untuk mendaftar, anda hanya perlu menekan pilihan vaksinasi COVID-19, mengemas kini maklumat peribadi dan menjawab beberapa soalan berkaitan sejarah kesihatan. Dalam berita teknologi peranti pula, Oppo memperlihatkan sistem pengecasan nirwaya jarak jauh dengan output sehingga 7.5 watt pada acara MWC tahun 2021. Menurut video yang dikongsikan, sistem ini mampu untuk mengecas peranti secara nirwayar pada jarak jauh sehingga 10 meter. Di dalam acara yang sama juga, jenama ini turut memperlihatkan beberapa teknologi pengecasan pantas yang lain seperti 125 watt flash charge dan juga 65 watt AirVogue. Gartner pula minggu ini melaporkan yang mana Apple kini telah mengatasi Samsung dengan jualan telefon pintar tertinggi untuk suku keempat tahun 2020. Dengan ini, Apple kini hadir dengan pegangan pasaran jualan telefon pintar sebanyak 20.8%, diikuti oleh Samsung sebanyak 16.2% dan Xiaomi sebanyak 11.3%. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, Samsung dilihat masih lagi menerajui pasaran untuk tahun 2020 dengan pegangan pasaran sebanyak 18.8%. Selain itu, NPerf juga memperlihatkan data berkenaan perkhidmatan internet 4G yang paling pantas dan stabil untuk tahun 2020. Ia menunjukkan yang mana Maxis hadir dengan purata kelajuan muat turun internet paling tinggi pada kadar 15.4 Mbps. Di tempat kedua pula adalah Digi dengan kelajuan muat turun 11.97 Mbps dan Celcom 8.16 Mbps. Untuk kelajuan muat naik, ia memperlihatkan Maxis dengan kelajuan 6.32 Mbps, U-Mobile pula 5.44 Mbps dan Celcom 5.32 Mbps. Spotify kini memperkenalkan sokongan perkhidmatan penstreaman berkualiti tinggi yang dinamakan sebagai Spotify Hi-Fi. Menerusinya, jenama ini akan menawarkan muzik pada kualiti CD dalam format audio near hilang dan boleh dinikmati pada speaker melalui sokongan Spotify Connect. Setakat ini, harga langganan pelan ini masih belum diumumkan lagi. Bercerita mengenai pelan telekomunikasi tempatan, Digi telah mengumumkan pelan pasca bayar baru yang lebih mesra pengguna. Pelan baru ini ditawarkan dengan bayaran langganan bulan bermula RM40 sehingga RM150, setiap satunya dengan kuota data bulanan yang berbeza. Untuk pelan RM40, ia hadir dengan kuota data bulanan 10GB, manakala pelan RM150 pula menawarkan kuota data 85GB tanpa kekangan kelajuan internet. Malah, pengguna juga boleh menambah 6 talian di bawah pelan ini dengan potongan bayaran bulanan sehingga 50% ataupun bermula daripada RM20 sebulan. PlayStation pula mengumumkan yang mana mereka sedang membangunkan set kepala realiti maya baru PSVR khusus untuk PlayStation 5. Dengan adanya PSVR ini, ia akan memberikan kualiti grafik yang jauh lebih baik. Buat masa ini, ia masih lagi di fasa pembangunan. Untuk hari Rabu pula, Realme Narzo 30A dan Realme Narzo 30 Pro kini diperkenalkan. Realme Narzo 30A adalah versi biasa yang mana menawarkan janaan chip MediaTek Helio G85, bateri 6000 mAh dan kamera dengan sensor utama 13 megapiksel. Sementara Realme Narzo 30 Pro pula ia dikuasakan dengan chip MediaTek Dimensity 800 5G selain hadir dengan kamera gabungan 48, 8 dan 2 megapiksel.
Realme juga tidak ketinggalan memperkenalkan Realme Game Pro Kit khusus untuk pemain permua. Aksesori yang ditawarkan di dalamnya termasuk Realme Cooling Back Clip untuk menyejukkan peranti, Realme Mobile Gaming Controller untuk kawalan tambahan, serta Realme Mobile Game Finger Sleeves iaitu sepasang sarung jari khas. Walau bagaimanapun, kit ini nampaknya ditawarkan untuk pasaran India terlebih dahulu. Selain seri Narzo 30 dan kit khas permua, Realme turut hadir dengan phone telinga nirwaya baru yang dinamakan sebagai Realme Buds Air 2. Dari segi rekaan, ia kelihatan mirip dengan Buds Air Pro dan masih juga menawarkan sokongan pembatalan hingar. Sony FX3 kini dilancarkan yang mana ia ditawarkan khusus untuk tujuan perfilman. Dari binaan tubuh, ia lebih kecil dan memudahkan anda jika ingin memasang gimbal. Manakala untuk sensor pula, ia dilengkapi dengan sensor 12.1 megapiksel CMOS Exmor RS dengan chip pemproses imej Bions XR yang dikatakan mampu untuk memproses imej serta video dengan lebih pantas. Xiaomi pula minggu ini dikatakan telah mengatasi masalah kerentanan mereka menerusi kemaskini baru. Jadi bagi pengguna Xiaomi, anda boleh mula mengemaskini aplikasi supaya terhindar daripada isu security. Dalam berita teknologi Malaysia pula, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menjadi individu pertama di Malaysia yang menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin Pfizer-BioNTech ini hadir dengan penawaran 2 dos suntikan dan dos kedua akan diberikan dalam tempoh perbezaan 21 hari. Untuk berita automotif, Pro 2 kini telah mula membuka pratempah untuk SUV terbaru mereka iaitu Pro 2 Ativa D55L. Ia dijangka akan mula ditawarkan untuk pasaran Malaysia bermula 3 Mac 2021 dalam 3 variasi yang disebut sebagai X, H dan EV. Dari segi kapasiti enjin, ia hadir dengan sistem ESA terbaru dan juga membawakan enjin turbo 1.0 liter. Bagi yang berminat, harga yang bakal diperkenalkan adalah sekitar RM62,500 sehingga RM73,400 sebuah. Bercerita mengenai perkembangan teknologi hari Khamis pula, Xiaomi Malaysia secara rasminya memperkenalkan Xiaomi Mi 11. Untuk anda yang telah lama menantikannya, peranti ini hadir dengan skrin 6.81 inci bersama paparan 2K. Dijana dengan chip Snapdragon 888, pembesar suara yang dioptimasikan Harman Kardon, pengecas nirwaya berbalik selain menawarkan pengecas di dalam kotak. Dari segi kamera, ia hadir dengan lensa utama 108 megapiksel. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM2,799 dan boleh dibeli di Lazada, Shopee atau pengedar rasmi Xiaomi. Tidak ketinggalan, siri Redmi K40 turut rasmi diperkenalkan iaitu Redmi K40, Redmi K40 Pro dan juga Redmi K40 Pro Plus. Apa yang membezakan peranti adalah penawaran chip dan juga rakaman gambar. Untuk model asal, Redmi K40 dijana dengan chip Snapdragon 870 dan kamera utama 48 megapiksel. Sementara K40 Pro pula membawakan chip Snapdragon 870 bersama-sama kamera dengan sensor utama 64 megapiksel. Manakala versi Pro Plus memperlihatkan janaan chip Snapdragon 888 dan kamera utama 108 megapiksel. Buat masa ini, ketiga-tiga peranti diumumkan untuk pasaran China terlebih dahulu. Razer kini hadir dengan Razer Q Pro. Dari segi rekaan, ia mirip seperti rekaan yang digunakan sebelum ini. Cuma bezanya, Razer Q Pro tidak dilengkapi dengan sokongan pencahayaan lampu hadapan. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM1,149 dan anda boleh mendapatkannya menerusi kedai atas talian Razer Asia. Seterusnya, PUBG Corporation minggu ini telah mengumumkan permainan mudah ahli baru untuk PUBG iaitu PUBG New State untuk pengguna iOS dan juga Android. Untuk versi kali ini, ia masih lagi hadir dengan konsep Battle Royale yang melibatkan 100 pemain namun menawarkan pilihan gadget baru seperti drone dan kenderaan yang lebih moden. Berita teknologi Malaysia pula menyaksikan Malaysia Airlines Berhad berkongsi perancangan untuk hadir dengan pas kesihatan perjalanan digital. Langkah ini bertujuan untuk memberi jaminan keselamatan selain mengurangkan risiko kontak sewaktu pendaftaran. Melaluinya, penumpang boleh membuat pasport digital menerusi aplikasi selain membuat temujanji dengan pihak perubatan untuk menjalankan ujian COVID-19. Penyelidik daripada USM bersama-sama firma otogon lain dari Brazil hadir dengan hasil imej untuk orang Perak atau lebih dikenali sebagai Perak Man. Dengan menggunakan teknik cetakan 3D, imbasan CT dan teknik pembentukan semula wajah forensik, ia telah menghasilkan imej yang dipercayai paling tepat setakat ini. Akhir sekali, pada hari Jumaat, framework telah hadir dengan komputer riba yang membenarkan komponen ditukar secara modular. Melaluinya, pengguna bebas untuk menambah dan menukar komponen seperti skrin, port USB, pemproses dan banyak lagi. Seterusnya, Spotify memperkenalkan ciri baru yang memudahkan saringan lagu dilakukan. Ia memperlihatkan beberapa pilihan genre yang boleh dimainkan berdasarkan mood dan genre yang diingini. Walau bagaimanapun, ciri ini nampaknya akan diperkenalkan secara berperingkat. Twitter pula telah berkongsi yang mana mereka bakal hadir dengan ciri Super Follows. Apa yang kami amati, ciri ini seakan membership yang mana anda boleh membayar seseorang penerbit kandungan di Twitter dan menerima akses kandungan khusus, akses komuniti dan juga lencana penyokong pada profil pengguna.
Bagi peminat Gundam di Malaysia, jangan ketinggalan untuk mendapatkan komponen PC edisi khas Gundam di kedai atas talian Asus di Lazada. Antara komponen yang ditawarkan termasuk monitor, kerangka, fon kepala, papan kekunci dan banyak lagi. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans. Ikuti kandungan menarik mengenai Wi-Fi 6 yang perlu anda tahu. Ia akan memberi kesan kepada prestasi permainan jika anda menggunakan Wi-Fi dengan kadar pendam yang tinggi, yang akan menjadikan response time anda lambat. Saksikan juga pandang pertama Xiaomi Mi 11. Rekaan peranti ini memang benar-benar nipis dan jauh selesa di tangan. Ia mengingatkan saya kepada peranti seperti Mi 5 sebelum ini. Dan tonton juga ulasan untuk Samsung Galaxy S21 Ultra. Ini pada hemat saya adalah sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Biasanya kalau skrin 120Hz dengan double quad HD+, kalau saya dapat 5 jam saya dah bersyukur.